dan salam sejahtera. Bersama saya Sir Akram, dan pada hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita dalam subjek Matematik tahun 3 yang bertopik nombor hingga 10,000. Bahagian ini adalah bahagian 2 sebab sebelum ini kita pernah belajar separuh mengenai nombor hingga 10,000, di mana kita belajar bermula dengan mengenal nombor 1 hingga 10,000 sehingga banding nombor. Dan pada hari ini apa yang kita akan pelajari ialah bundar pola nombor. Bundar dan pola nombor. Adik-adik, jadi topik 6 ini ialah bundar, iaitu di mana kita akan ingat semula kaedah bundar. Kemudian kita akan bundar dari tempat sah hingga 10,000, dan seterusnya kita akan membuat sedikit ulang kaji soalan bundar. Seterusnya kita akan belajar mengenai pola nombor, iaitu perkaitan antara pola nombor dengan tertib menaik dan tertib menurun. Dan seterusnya kita akan buat ulang kaji soalan pola nombor. Dan seterusnya kita akan membuat sedikit latihan untuk tajuk 1, iaitu tajuk nombor hingga 10,000. Bundar nombor 1 hingga 10,000. Nilai tempat dalam bundar. Sebelum itu, mari kita mengingatkan kembali apakah itu bundar. Adik-adik ingat lagi tak apa itu bundar? Ya, bundar itu ialah satu operasi yang digunakan untuk menjadikan suatu sebutan nombor itu lebih mudah dengan menukarkan suatu nilai tempat dengan nilai yang terhampir. Semua nombor di sebelah kanan nombor di bundar akan menjadi kosong. Contohnya, membundarkan RM29 kepada puluh terhampir, ia akan menjadikannya RM30. Jadi kita nak kenal nilai tempat dalam bundar, kita boleh lihat dalam jadual yang diberi. Jadual diberi ini mempunyai satu nilai, iaitu 10,594. Diberi suatu nombor 10,594. Okey, sebelum itu kita kena ingat kembali apa itu nilai digit. Nilai digit ialah nombor bagi nombor yang diberi inilah. Nombor yang diberi. Nilai digit ialah nombor yang diberi. Okey, kita tengok daripada sah dahulu. Okey, nilai tempat sah, iaitu nombor 4. Nilai tempat puluh ialah nombor 9. Nilai tempat ratus ialah nombor 5. Nilai tempat ribu ialah 0. Dan nilai tempat 10,000 ialah 1. Ada 5 biji nombor. Okey, nilai digit ditulis macam ni, nilai tempat ditulis macam ni. Okey, katakanlah kita nak buat operasi bundar. Kita lihat soalan di sebelah kanan. Okey, katakanlah soalan menyuruh pelajar untuk membundarkan kepada sah terhampir. Soalan ni awak takkan jumpalah, tetapi cikgu nak tunjuk macam mana nak buat. Okey, apabila kita buat di sah, manakah nombor yang sah? Nombor 4. Nombor 4 ni kalau kita tengok kat tepi dia tak ada apa-apa kan. Kena ingat nombor di sebelah kanan nombor yang dibundar akan menjadi kosong. Ada nombor tak? Tak ada. Maka nilainya tetap adalah sama. Seterusnya ialah 10. Mari kita tengok. Kita nak bundar 10. Mana nombor 10? Nilai tempat 10 ada pada nilai digit 9. Okey, baik. Selepas 9 akan menjadi kosong. Okey, ini macam ni lah. Macam ni lah hasilnya. Okey, seterusnya ialah ratus. Kita nak bundar kepada ratus terhampir. 10,594. Kita bundar kepada ratus terhampir. Mana ratus? Ya, nombor 5 ialah ratus. Mari kita tengok 5 ini menjadi 6. Tetapi belakang dia ni semua jadi kosong kan. Kenapa jadi 6? Lepas ni kita akan tahu. Okey, seterusnya 1000 kosong. Okey, menjadi 1. Belakang dia semua kosong kan. Belakang dia ada 3 nombor. Jadi belakang dia semua jadi kosong. Seterusnya ialah 10,000. Nombor yang kelima. Jadi 4 nombor di sebelah kanan dia akan menjadi kosong. Semua kosong. Cara membundar. Mari kita tengok bagaimana kita nak membundar. Okey, terdapat 3 perkara yang perlu kita ambil maklum, kita ambil penting. Yang pertama, apabila kita membundar, di mana nombor sebelah kanan nombor yang dibundar ialah nombor 4 hingga nombor kosong. Okey, macam mana tu? Okey, diberi bundarkan nombor diberi kepada ratus terdekat. Okey, kita katakanlah kita bundarkan satu nombor, itu nombor di tempat ratus. Okey,
diberi nombor ini 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okey, nombor ratus mana ratus? Kat sini. Ini sah, ini puluh, ini ratus. Okey, nombor ratus. Kita nak bundar nombor ratus. Bila kita nak bundar, kita kena tengok nombor di sebelah kanan dia. Nombor sebelah kanan dia ialah nombor 4. Okey. Jadi apabila nombor 4, nombor sebelah kanan ialah nombor 4. Jadi apabila nombor ini adalah 4 hingga 0, maka nombor yang dibundar ini tidak ditambah 1 kerana nombor sebelah kanan kurang daripada 4. Kepada 4 hingga 0 takkan ada perubahan lah. Dia akan jadi kosong. Dua nombor ini akan jadi kosong. Nombor ini akan tetap sama. Okey, seterusnya ialah nombor sebelah kanan ialah 5 hingga 9. Okey, katakanlah bundarkan nombor diberi kepada puluh terdekat. Contohnya satu soalan diberi nombornya ialah 32145, iaitu 32,145. Jadi dia suruh bundar kepada puluh. Di mana tempat puluh? Nombor 4. Okey, apabila nak bundar, kita tengok sebelah kanan dia. Nombor sebelah kanan ini ialah nombor 5. Apabila nombor 5 hingga 9, maka kita kena tambah 1 di atas nombor yang kita bundar. Okey, jadi nombor yang dibundar ditambah 1 kerana nombor sebelah kanan ialah nombor 5. Jadi 4 tambah 1 akan jadi 5. Okey, nombor ni jadi apa? Jadi kosong. Setiap nombor kanan selepas nombor yang dibundar itu akan menjadi kosong. Okey, seterusnya ialah apabila nombor yang dibundar itu 9. Nombor yang kita bundar tu nombor 9. Apa akan jadi? Diberikan bundarkan nombor diberi kepada ribu terdekat. Okey, katakanlah ini soalannya 19,755. Sah puluh ratus ribu. Nombor 9 ialah ribu. Okey, jadi apabila kita bundar, kita tengok nombor sebelah kanan dia. Nombor sebelah kanan ialah nombor 7. Apabila nombor antara 5 hingga 9, 5, 6, 7, 8, 9, maka nombor ini kita kena tambah 1. Okey, apabila kita tambah 1, 9. Apabila kita tambah 1 akan jadi 10. Boleh ke letak kat bawah ni terus 10? Tak boleh sebab ada nombor sebelah ni. Jadi nombor sebelah ni kita kena tambah 1. Okey, jadilah ia 1 tambah 1 jadi 2. Nombor yang dibundar terdapat 1 lalu menjadi 10. Nombor 1 pada 10 ditambah nombor sebelah kiri. Yang nombor 1 yang ni kan. Lalu nombor yang ni menjadi nombor 2. Yang belakang 3 ni macam mana nombor 3 nombor ni? Macam biasa, nombor sebelah kanan yang kita bundar tu akan menjadi sifar, akan menjadi kosong. Okey, baik, seterusnya mari kita tengok dah. Okey, diberi satu soalan 10,159. Katakanlah apabila soalan menyuruh bundarkan kepada sah yang terdekat, maka tidak ada perubahan. Apabila kita suruh bundarkan kepada puluh yang terdekat, mana puluh? Puluh nombor 5. Ada perubahan tak nombor 5 ni? Ada, kerana nombor sebelah kanan ialah nombor 5 hingga 9. Jadi 5 ni kita kena tambah dengan 1. Pandai. 5 tambah 1 akan jadi 6. Okey, bundarkan kepada ratus yang terdekat. Mana tempat ratus? Tempat ratus ialah 1. Okey, tepi dia ni sebelah kanan ni nombor berapa? Nombor 5. Maka nombor 1 ni kita kena tambah dengan 1. 1 tambah 1 akan jadi 2. Okey, faham kan? Seterusnya, bundarkan kepada ribu yang terdekat. Mari kita tengok soalan ini. 10, ratus, ribu. Okey, nombor yang dibundar ini sifar, tidak ada menjadi masalah. Cuba kita tengok nombor sebelah kanan. Nombor sebelah kanan ialah 1. Jadi macam mana? Maka apabila nombor itu nombor 1 hingga nombor 4, nombor yang kita bundar ni tak ada perubahan apa-apa. Kita tak tambah apa-apa. Nombor yang belakang ni jadi apa? 3 nombor yang ni. Nombor yang sebelah kanan 3 ni jadi sifar. Jadilah macam ni, 10,000. Yang terakhir, bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, mari kita tengok puluh ribu. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Puluh ribu ini nombor 1. Sebelah kanan dia nombor sifar. Apabila nombor sebelah kanan nombor 4 hingga sifar, maka tidak ada perubahan pada nombor yang
kita bundar. Nombor 1 ni tetap jadi nombor 1. Jadi macam ni. Okey, cikgu harap kau faham ya. Ulang kaji bundar. Baik, kita lakukan sedikit ulang kaji. Terdapat 3 soalan. Jadi cikgu nak adik-adik sekalian pause kejap video ni. Cuba adik-adik fikir jawab dulu ya. Lepas ni kita akan jawab dulu yang ratus terdekat, kemudian ribu terdekat, kemudian puluh terdekat. 3, 2, 1, mulakan. Okey, baik. Adik-adik dah pause kan? Dah selesai buat kan? Okey, mari kita bincang sekarang. Kita lihat soalan yang pertama. Bundarkan ratus terdekat. Okey, mana tempat ratus? Nombor 3 ni kan. Jadi berapakah jawapan dia? Betul, jawapannya 54,300. Okey, ada perubahan tak nombor 3 ni? Tak ada, kerana nombor selepasnya ialah nombor sebelah kanan ialah nombor 2. Kena ingat nombor 4 hingga 0, maka nombor yang kita bundar ni tak ada perubahan. Okey, seterusnya bundarkan ribu yang terdekat. Okey, mari kita tengok. Kita bundar nombor 6. Okey, ada perubahan tak nombor 6? Ada, sebab nombor 5 ni bila nombor 5 hingga 9, nombor kita bundar kena tambah dengan 1. Jawapannya ialah 77,000. Okey, baik, seterusnya bundarkan puluh yang terdekat. Ini jawapan dia ya, 13,700. Kenapa jadi 700 tak jadi lain-lain nombor? Kerana nombor 9 ni sebelah kanan dia nombor 8. Apabila nombor tu 5 hingga 9, nombor sebelah kanan nombor 5 hingga 9, maka nombor kita bundar kena tambah 1. 9 tambah 1 akan jadi 10. Okey, boleh letak terus ke kat sini? Tak boleh. Nombor 10 tu kosong tu duduk dekat bawah dia. 1 tu naik atas nombor 6 ni. Jadi nombor 6 tambah 1 jadi 7. Okey, ini jawapan dia. Betul kan? Okey, bagus adik-adik. Seterusnya ialah pola nombor. Pada topik yang ini kita akan belajar mengenai pola menaik dan pola menurun. Kita imbas kembali tertib menaik dan tertib menurun. Tertib menaik dan menurun ni ada kaitannya dengan pola menaik dan pola menurun. Okey, tertib menaik ialah di mana nombor yang paling sedikit ataupun nombor paling terkecil dia bergerak ke sebelah kanan menjadi nombor yang paling besar. Mari kita tengok nombor ni 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Daripada 0 paling sedikit paling banyak 60 mengikut turutan. Okey, macam mana pula dengan tertib menurun? Tertib menurun ialah nombor yang paling banyak menjadi nombor yang paling sedikit. Dia bergerak ke arah kanan. Okey, kita tengok kat sini nombor 60, 50, 40, 30, 20, 10 dan akhir sekali ialah 0. Senang sahaja kan? Kita boleh tengok macam mana tertib menaik, macam mana tertib menurun. Adik-adik boleh pause kalau adik-adik nak tengok balik semula kan, macam mana tertib menaik, tertib menurun. Okey, baik. Seterusnya ialah pola menaik. Apakah itu pola? Pola menaik. Apa itu pola menaik? Okey, kita bagi satu tertib menaik, iaitu nombor terkecil pada nombor yang terbesar. Okey, pola menaik ni kita nak tahu dia ni pola yang naik ni macam mana, naik satu-satu ke, dua-dua ke. Benda ni dah kita belajar masa kita tahun 2 kan. Okey, jadi yang ni lebih advance lah, sebab kita akan belajar pola ni sampai nombor 1000. Okey, jadi macam mana kita nak tahu pola ni berapa? Jadi kita kena tolak nombor antara 2 yang pertama ni ataupun nombor mana lah, tapi kena tolak antara 2 ni sebab kita nak tahu berapa beza antara nombor ni. Okey, kita buat 1 tolak 0 sebab tak boleh kan 0 tolak 1 kan. Kena ambil yang belakang, yang nombor sebelah kanan. Okey, 1 tolak 0 menjadi 1. Okey, jadi bezanya ialah 1. Masalah sekarang ni kita tak tahu jadi nak naik satu-satu ke menurun satu-satu. Apabila pola menaik, kita kena tambah ataupun kita kena menaik lah, menaik satu-satu. Nak naik tu semakin banyak kan, semakin tinggi. Bila benda yang semakin banyak ni kita tambah. Okey, maka 0 kita tambah 1 menjadi 1.
Okey, 1 kita nak jadi 2, kita tambah 1 kan. 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 1 jadi 4. 4 tambah 1 jadi 5. 5 tambah 1 jadi 6. Maka pola apakah ini? Ini ialah pola menaik satu-satu, kerana semua yang naik ialah satu-satu kan. Satu-satu. Okey, seterusnya ialah mari kita tengok yang ini pula. Cuba adik-adik teka ni pola berapa daripada nombor terkecil pada nombor terbesar. Apa yang perlu kita buat ialah kita cari dulu beza ni. 10 tolak kosong. Berapa 10 tolak kosong? Betul, jawapannya ialah 10. Okey, baik. Maka kita nak pola menaik ni, pola menaik kita kena pandai. Kita menaik, kita kena tambah. Tambah 10. Kosong tambah 10 menjadi 10. 10 tambah 10 menjadi 20. 20 tambah 10 menjadi 30. 30 tambah 10 jadi 40. 40 tambah 10 menjadi 50. 50 tambah 10 akan menjadi 60. Maka pola apakah ini? Ya, ini ialah pola menaik 10-10. Okey, faham? Cikgu harap cikgu adik-adik sekalian faham ya. Okey, baik, kita buat sedikit ulang kaji. Di sini ada di pola apakah ini? Kalau adik-adik perlukan lebih masa, silakan pause. Silakan pause. 3, 2, 1. Okey, jawapannya ialah pola menaik satu-satu, kerana nombor dia naik satu-satu kan. Kita tambah satu-satu. Soalan seterusnya, pola apakah ini? 3, 2, 1. Macam mana? Nombor ni lebih besar kan? Jadi kita tolak 120 tolak 100. Kita dapat beza dia 20. Apabila pola penaik, kita kena tambah. Tambah berapa? Beza dia 20. Maka kita kena tambah 20. 100 tambah 20 jadi 120. 120 tambah 20 tambah jadi 140. Maka pola menaik inilah pola menaik 20, 20. Yang terakhir ialah kita tengok 20 jadi 25, 30, 35. Okay, jadi pola apakah ini? Ini ialah pola menaik 55, kerana nombor dia naik sebanyak 5. 20 tambah 5 jadi 25. 25 tambah 5 jadi 30. Dan seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada pola menurun. Jadi macam mana pola menurun ni? Pola menurun ialah di mana nombor yang terbesar kepada nombor yang terkecil. Dia macam tertib menurun, tapi kita nak tahu pola dia pola apa? Dia menurun banyak mana, dia turun macam mana, kita nak tahu kan? Okey, macam juga pola menaik, ada pola menaik satu-satu, pola menaik dua-dua. Pola menurun pun sama juga, ada pola menurun satu-satu, pola menurun dua-dua. Okey, mari kita tengok yang pertama ni, macam mana kita nak tahu ia pola apa? Okey, kita macam juga pola menaik, kita cari beza dulu. Cuma yang ni kita boleh yang sebelah kiri itu di hadapan, yang sebelah kanan tu di belakang. Jadi 6 tolak 5 jadi 1. Maka pola ini ialah pola menurun satu-satu. Macam mana kita nak buktikannya? Okey, apabila kita pola menurun, benda menurun makin sikit, maka kita kena tolak. Jadi 6 kita tolak berapa? Kita tak tolak 5 6 kita tolak 1. Sebab kita pola menurun satu-satu kan. Kita dah dapat jawapan dia. 6 tolak 1 akan jadi 5. Okay, seterusnya 5 tolak 1, 4 tolak 1, 3 tolak 1, 2 tolak 1, sampai line terakhir 1 tolak 1 akan jadi kosong. Okey, baik, kita tengok. Jadi pola apakah ini? Pola menurun satu-satu. Seterusnya ialah okey, adik-adik teka ni pola menurun apa? Macam mana kita nak tahu mula-mula? Kita kena tahu beza dia kan. Jadi beza dia ialah kita tengok nombor yang 60 tu kita cuba tolak 50. Ataupun kalau adik-adik nak senang, ambil nombor 10 tolak nombor kosong. Tak apa, boleh je. 10 tolak kosong berapa? Dapat berapa? 10. Baik. Kita cuba ya. 60 tolak 10 jadi 50.
50 tolak 10 akan jadi 40. 40 tolak 10 akan jadi 30. 30 tolak 10 jadi 20. 20 tolak 10 jadi 10. 10 tolak 10 akan jadi 0. Jadi pola apakah ini? Semua dapat 10 kan? Jadi ini ialah pola menurun 10-10. Bagus. Mari kita ulang kaji pola menurun. Okey, cikgu bagi masa selama 5 minit untuk adik-adik jawab soalan ini. Sila pause video ini dan adik-adik boleh jawab ya. Cuba jawab, nanti kita bincang sama-sama. Bermula dari sekarang. Okey, adik-adik dah siap ulang, dah buat soalan, dah buat jawapan. Adik-adik ada tulislah kertas, lagi bagus. Okey, jadi baik. Soalan yang pertama, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Jadi pola apakah ini? Nak tahu kita kena tolak dulu kan. Ikutlah tolak yang mana-mana boleh je, tapi dia kena yang tolak yang sebelah dia lah. 16 ni tolak 15 akan dapat 1. Okey, jadi pola menurun 1-1. Okey, seterusnya dia tanya 210, 200, 180. Jadi pola apakah ini? Okey, dia semakin kecil kan. Apabila semakin kecil, kita tahu yang makin kecil ialah pola menurun. Okey, kita dah tahu ini pola menurun. Jadi macam mana kita nak tahu berapa nombor dia, itu berapa? Kita kena tolak 210 tolak 200, ataupun awak nak ambil 120 tolak 100 pun boleh. Berapa beza dia? 20. Pandai. Jadi dia menurun 20. Senang saja kan? Okey, seterusnya ialah 210, 205, 200, 195. Apa yang perlu kita buat mula-mula? Kita kena pasti ni pola menaik ke pola menurun. Ni pola menurun kerana yang nombor besar semakin kecil, maka ia nombor yang menurun mengecil. Itulah pola menurun. Jadi pola menurun berapa? Pola menurun satu-satu ke? Kita tak boleh teka. Kita kena cari. Macam mana nak cari? Kita kena tolak. Okay, cuba kita tolak 210 tolak 205. Jawapannya ialah 5. Okey, bagus. Jadi ini ialah pola menurun 5-5. Cikgu harap adik-adik dapat buat dengan baik. Kalau adik-adik tak faham, boleh ulang video ni banyak kali, tak ada masalah. Boleh tengok banyak kali. Semakin banyak adik tengok, semakin banyak adik-adik belajar, semakin mantap ilmu adik-adik. Okey, baik. Jadi latihannya ialah cikgu ada bagi buku teks kan? Dah ambil semua buku teks. Jadi dalam soalan tu ada soalan banding nombor, angkar nombor, mengenal nombor, tertib menaik dan menurun, pola nombor, bundar dan cerakingkan nombor. Untuk bahagian 1, soalannya ialah muka surat 1 hingga 9 dalam buku aktiviti. Seterusnya kalau siapa tak buat lagi, kena buatlah ya. Bagi yang dah siap buat, boleh sambung muka surat 10 hingga muka surat 16. Hingga muka surat 16. Adik-adik boleh buat sampai muka surat 16 ya. Jadi muka surat 1 hingga muka surat 16. Itu adik-adik semua buat dalam buku aktiviti. Okey, baik. Cikgu harap adik-adik semua dapat ilmu dan dapat faham slide yang cikgu bagi ni. Kalau ada sebarang masalah, boleh direct WhatsApp cikgu, boleh telefon cikgu tanya. Tak ada masalah, bagi tahu saya siapa, nama saya tak faham apa-apa. Boleh je. Tak ada masalah. Dan seterusnya, apabila dah siap jawab tu, boleh hantar kepada cikgu untuk cikgu semak kerja adik-adik sekalian. Okey, setakat itu saja. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala dan apa yang kurang dan kelemahan itu cikgu sandar pada cikgu diri cikgu sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Moga adik-adik sekalian dapat jawab soalan ini diberi, dan kita akan bersambung pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.